Di bumi Kelantan, lahir seorang tokoh yang disegani, Tengku Besar Tuan Ahmad, atau lebih dikenali sebagai Engku Besar. Baginda merupakan putra kepada Tengku Seri Maharaja Engku Cik Pandak dan mewarisi keturunan pemerintah Jeram sebagai keturunan kelima Long Jaafar. Dalam arus pergolakan menentang penjajah, Baginda dilantik sebagai Raja di Pasir Putih, iaitu selepas Tok Janggut dan para pengikutnya berjaya menawan kawasan tersebut. Selepas kemangkatan ayahandanya, Tengku Seri Maharaja Engku Cik Pandak, tampuk pemerintahan di Jeram diwarisi oleh Engku Besar, seorang pemimpin yang berwibawa dan disegani rakyat. Kewibawaan Baginda bukan sekadar pada gelaran, tetapi terserlah melalui kebijaksanaan mentadbir serta ketegasan dalam memimpin. Kepribadian ini akhirnya melayakkan Baginda dilantik sebagai Raja di Pasir Putih selepas kawasan tersebut berjaya ditawan oleh Tok Janggut. Sebagai seorang pemimpin, Engku Besar Jeram bukan sahaja berwibawa, malah amat bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keharmonian rakyatnya. Ketika Pasir Putih berada dalam ancaman serangan sepoi Inggeris, Baginda bersama pengikut Tok Janggut telah membina benteng utama di Batas Besar sebagai usaha mempertahankan kawasan tersebut. Selain itu, Baginda juga memainkan peranan penting dalam menjaga keamanan masyarakat. Dalam satu peristiwa, Engku Besar telah mengarahkan Tok Janggut untuk mendamaikan pertelagahan antara penduduk Kampung Kemunting dan Kampung Limbungan yang berpunca daripada judi laga lembu. Tindakan ini jelas menunjukkan bahawa Baginda seorang pemimpin yang bertanggungjawab bukan sahaja dalam aspek keselamatan tetapi juga keharmonian rakyat. Di Batas Besar, suasana berkecamuk dengan asap dan laungan perang. Engku Besar Jeram melangkah ke hadapan tanpa gentar, menghunus senjata menentang askar sepoi Inggeris. Dengan keberanian yang membara, Baginda memimpin serangan demi mempertahankan tanah air. Di padang Pak Ahmad, langit kelihatan mendung, seolah-olah merasai ketegangan yang bakal berlaku. Engku Besar Jeram melangkah tenang bersama Tok Janggut dan para pengikutnya, walaupun menyedari ada muslihat di sebalik pertemuan itu. Di hadapan Wakil Sultan, Baginda tetap berdiri teguh, berunding dengan penuh berani demi menjaga maruah dan keselamatan rakyatnya. Medan perang di Batas Besar menjadi saksi kekalahan yang memilukan. Asap masih berlegar, tubuh pejuang bergelimpangan, dan Tok Janggut gugur sebagai syahid perjuangan. Dalam kekacauan itu, Engku Besar Jeram tidak bertindak terburu-buru. Baginda menyedari bahawa perjuangan tidak boleh berakhir di sini. Bersama pengikut yang masih setia, Engku Besar berundur ke Siam, meninggalkan medan yang penuh luka, namun membawa harapan baharu. Di sana, Baginda merancang semula strategi perjuangan agar suatu hari nanti mereka kembali bangkit menentang penjajah. Di Kampung Limbungan, penduduk asal dan penduduk Kampung Kemunting sering berjudi laga lembu sehingga suatu hari tercetus konflik akibat judi laga lembu yang melampau. Pergaduhan antara penduduk menjadi semakin besar dan mencetuskan ketegangan. Mat Saman dari Kampung Limbungan bangkit dengan kemarahan, bersedia menyerang penduduk Kampung Kemunting bagi menyahut cabaran Haji Cik Long. Keadaan menjadi huru-hara dan membimbangkan. Melihat situasi ini, Engku Besar Jeram bertindak bijaksana dengan memilih jalan diplomasi. Baginda meminta Tok Janggut menjadi orang tengah untuk mendamaikan kedua-dua pihak. Dengan kebijaksanaan Tok Janggut, akhirnya kedua-dua kampung berdamai. Tangan yang dahulunya bermusuhan kini berjabat dan keamanan kembali pulih. Di sebuah kampung di Kelantan, Engku Besar Jeram sering mendengar keluhan rakyatnya.
Mereka hidup dalam kebimbangan akibat tekanan penjajah yang semakin mencengkam kehidupan. Sebagai pemimpin, jiwa Engku Besar Jeram tidak pernah tenang. Baginda berasa terseksa melihat rakyatnya hidup di bawah bayang-bayang penjajah yang berlindung di sebalik kuasa istana. Namun begitu, Engku Besar Jeram tetap berdiri bersama rakyat. Sifat berjiwa rakyat Baginda jelas apabila Baginda sentiasa memikirkan nasib dan kebajikan mereka. Perkara ini turut diakui oleh Awang Teleng yang menyatakan bahawa jiwa Engku Besar sentiasa tertekan melihat penderitaan rakyatnya. Sesungguhnya, Engku Besar Jeram bukan sekadar pemerintah, tetapi seorang pemimpin yang berjiwa rakyat dan sanggup berkorban demi kesejahteraan negeri. Dalam keadaan yang penuh ketegangan, Engku Besar Jeram sentiasa berwaspada. Setiap gerak-geri musuh diperhatikan dengan teliti. Baginda kemudian menasihati Tok Janggut sebelum pertemuan penting dengan Wakil Sultan. Tok Janggut, berhati-hatilah. Beta khawatir ada muslihat di sebalik pertemuan ini. Perjalanan menuju ke Padang Pak Ahmad diteruskan, namun suasana sekeliling terasa mencurigakan. Firasat Baginda ternyata benar. Kelihatan tanda-tanda perangkap telah dipasang untuk memerangkap mereka. Dengan penuh berhati-hati, Engku Besar Jeram mengamati setiap sudut, tidak mahu terperangkap dalam tipu daya musuh. Kepekaan dan kewaspadaan inilah yang membuktikan kebijaksanaan Baginda dalam melindungi perjuangan dan keselamatan pengikutnya.